Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana masih kita diberi peluang untuk bersama dalam majlis ilmu dan juga dalam kelas-kelas online kita. Antara kelasnya, kelas malam ni adalah Asas Tajwid Al-Quran. Alhamdulillah, semoga semua ahli dan juga peserta yang join pada malam ini berada dalam keadaan sihat wal afiah insya-Allah. Dan semoga apa yang kita akan kongsikan insya-Allah Allah Subhanahu taala terangkan hati kita, fahaman kita dan juga untuk kita sama-sama dapat kita mengamalkan dengan apa yang kita muzakarah sama-sama insya-Allah. Demi Al-Quran, untuk kita martabatkan lagi bacaan Al-Quran kita dan juga untuk kita tambah mahir lagi membaca Al-Quran dengan hukum-hukum tajwid insya-Allah. Amin. Jadi insya-Allah tanpa melewatkan masa, insya-Allah kita akan terus masuk dalam kelas untuk malam ini. Sebagai biasa, murajaah kita insya-Allah kita akan buka peluang kepada semua yang hadir untuk sama-sama kita ulang dan kita sebut-sebut dulu sebelum kita masuk tajuk baru. Okey, jadi ilmu tajwid dah tentunya ada ilmu asasnya ataupun ada tajuk-tajuk yang penting, tajuk yang awal-awal tu, antara tajuk yang penting, yang asas. Mudah-mudahan dapat kita ingat semula, kita berkata sama-sama, kita akan ulang sama-sama insya-Allah. Kita mulakan dengan ahkamun nun as-sakinah wat tanwin. Terus ahkamun nun as-sakinah wat tanwin, hukum-hukum nun mati dan tanwin. Kita sebut-sebut selalu, kita ulang-ulang supaya ingatan kita itu senantiasa fresh dan senantiasa baru dan kita tak lupa. Kita nak kena ingat selalu. Begitulah, sementara dia nak melekat dalam hafazan kita, dalam fahaman kita, kita perlu untuk kita sebut-sebut selalu dan juga untuk kita tanda-tanda tulis-tulis dalam buku nota kita. InsyaAllah itu sebagai membantunya kita insyaAllah. Okey, ahkamun nun sakinah wat tanwin saya ringkaskan ada 5 semua yang asas, 5 hukum nun sakinah dan tanwin, 3 yang dengung, 2 yang tak dengung. Okey, tak termasuk yang ekstra lah. Kita ambil yang asas dulu. 3 yang dengung, 2 yang tak dengung. Okey, kita mula dengan yang tak dengung dulu. Yang pertama yang tak dengungnya hukumnya. Okey, boleh sebut? Siapa-siapa boleh? Izhar halqi, Ustaz. Izhar halqi. Okey, saya sebut. Izhar halqi iaitulah nun mati ataupun tanwin. Bertemu salah satu huruf-huruf izhar halqi yang 6 yang dalam majmu'atun fi qaulika, dalam rangkai kata kita, aghin kha'ahu. Aghin kha'ahu, nun mati ataupun tanwin bertemu salah satu aghin kha'ahu, maka hukumnya izhar halqi, bacaannya tak dengung. Okey, ini secara ringkas ya insya-Allah. Dan hukum yang kedua yang tak dengung iaitulah idgham bila gunnah. idgham bila gunnah, betul. Idgham bila gunnah iaitulah nun mati ataupun tanwin bertemu salah satu huruf-huruf idgham bila gunnah. Untuk idgham bila gunnah hanya 2 huruf sahaja, lam ataupun ra, dalam 2 perkataan. Syaratnya 2 perkataan, maka hukumnya idgham bila gunnah kamil, bacaannya tak dengung. Okey, selesai bahagian yang tak dengung. Bahagian dengung pula ada 3 dalam nun sakinah dan tanwin. Okey, yang pertamanya kena cepat. Idgham ma'al gunnah. Idgham ma'al gunnah. Tadi bila gunnah, lepas tu idgham ma'al gunnah. Okey, idgham ma'al gunnah makna dia nun mati ataupun tanwin bertemu salah satu huruf-huruf idgham ma'al gunnah, iaitulah 4 huruf. La, ya, nun, mim, waw. Syaratnya dalam 2 perkataan. Pertemuan nun mati dan tanwin dengan salah satu huruf ya, waw, mim, nun ini dalam 2 perkataan, maka hukumnya idgham ma'al gunnah naqis. Cara bacaannya dengung 2 harakah. Dengung 2 harakah. Okey, sebutan macam ni kalau semua boleh ikut, semua boleh sebut selalu, insya-Allah
bila kita dah hafal macam ni, kita dah lancar macam ni, insya-Allah tajwid akan bersama kita sampai akhir hayat insya-Allah. Dan yang maksudnya bila kita dah hafal macam ni, kita lancar macam ni, bila baca pun insya-Allah, bacaan pun hukum tajwid kita melekat, dia akan datang bersama bacaan kita. Dan yang lebih manfaatnya lagi, insya-Allah kita pula boleh bercerita dengan orang, kita boleh kongsi dengan orang ilmu itu, dan banyaknya faedahnya insya-Allah. Okey, selesai hukum yang pertama yang bahagian dengung dalam nun sakinah tanwin. Ada dua lagi. Okey, yang kedua siapa? Ikhfa hakiki. Ikhfa haqiqi. Okey, ikhfa haqiqi. Ikhfa haqiqi selalunya kita kalau kita ikut susunan, kita sebut yang last sekali lah. Sebab kita senang nak sebut hurufnya. Jadi kalau ikhfa haqiqi, nun mati ataupun tanwin bertemu salah satu hurufnya yang 15. Salah satu huruf 15 dalam rangkai kata, iaitulah satujza saddaka fathiq datadhin syadda. Okey, jadi nun mati ataupun tanwin bertemu salah satu huruf 15 ini, sama ada dalam satu perkataan ataupun dua perkataan, maka hukumnya ikhfa haqiqi, cara bacaannya dengung dua harakat. Okey, hukum yang terakhir dalam bahagian nun sakinah dan tanwin, Iqlab. iqlab. Iqlab nun mati ataupun tanwin bertemu salah satu huruf, maka huruf iqlab ini hanya satu sahaja, hurufnya ba. Jadi nun mati bertemu dengan ba, tanwin bertemu dengan ba, hukumnya iqlab, cara bacaannya dua harakat. Contoh-contohnya mungkin kita dah boleh kita sediakanlah untuk kita nak lebih sempurna dalam kita faham dan dalam kita nak menceritakan kepada orang, kita sediakanlah setiap hukum itu dengan satu contoh, dua contoh untuk kita bagi orang nampak jelas insya-Allah. Cuma saya akan ringkaskan di sini tanpa contoh. Contoh bila kita boleh kita rujuk dalam buku nota kita ataupun dalam nota ringkasan tajwid kita. Okey, selesai nun sakinah dan tanwin, tajuk yang pertama. Tajuk yang kedua, hukum mim sakinah. Tajuk yang kedua, hukum mim sakinah. Okey, disebabkan hukum mim sakinah ni mudah, jadi saya serahkan kepada siapa-siapa yang boleh terangkan. Okey, mula-mula sekali hukum mim sakinah ni terbagi kepada berapa? 3. Okey, yang pertama siapa boleh cerita? Ringkas. Okey. Muslimah pun tak apa. Hukum pertama daripada bahagian hukum-hukum mim sakinah, silakan. Ikhfa syafawi, Ustaz. Ikhfa syafawi. Okey, cerita sikit. Ianya menyembunyikan sebutan mim sakinah ketika bertemu huruf ba yang berbaris. Okey. Kalau nak cari, saya belum check lagi Ustaz, apa dia punya ayat dia, Ustaz. Okey. Okey, itu sebahagian penjelasan ikut susunan saya tadi. Saya akan ceritakan dulu mim mati bertemu dengan huruf ba dan hukumnya ikhfa syafawi, cara bacaannya dua harakat dengung dua harakat. Itu antara rumusan yang penting yang perlu kita sebut dalam kita nak menjelaskan satu-satu hukum dalam tajwid ini. Jadi kita nak kenalkan hukum itu. Kenalkan hukum tu, mungkin boleh nak cerita, menyembunyikan, menzahirkan itu, nak takrifkan makna dia. Tapi kalau nak kenalkan dari segi istilah, iaitulah apa bertemu dengan apa. Di sini mim mati bertemu dengan ba dan hukumnya ikhfa syafawi. Ini yang keduanya, hukumnya yang ikhfa syafawi, dan yang ketiganya natijahnya. Apabila dah bertemu mim dengan ba, lepas tu kita dah kenal namanya hukum ikhfa syafawi, natijahnya apa berlaku? Kena dengung dua harakat. Itu antara rumusan yang penting. Tak apa, contoh boleh kita rujuk dalam tulisan kita ataupun dalam catatan kita. Hukum yang kedua, silakan. Izhar syafawi, Ustaz. Izhar syafawi. Okey, macam mana kita nak kenal? Lebih kurang. Mim bertemu dengan 26 huruf. Macam mana 26 huruf tu? Selain daripada mim dengan ba kot. Okey, betul. Itu penjelasan. Okey, lagi? Bacaannya jelas tanpa dengun. Okey, jelas. Itu je. Jadi satunya kita kata mim mati bertemu dengan 26 huruf selain. Mim mati bertemu dengan huruf hijaiyah selain daripada mim dan ba.
Maknanya yang baki lagi daripada huruf hijaiyah 28 tu 26 huruf lah. Jadi hukumnya izhar syafawi, bacaannya terang, dan juga cara bacaannya tak dengung 2 harakat. Tak ada harakat lah, tak dengung ni kan. Okey, jadi tak dengung. Okey, yang terakhir dalam bahagian mim sakinah, dipersilakan. Mim mati jumpa mim. Apa hukumnya? Idham syafawi. Idgham Mim mithlain. mati jumpa mim. Okey, Dengung 2 harakat. dengung 2 harakat. Idgham mithlain saghir. Idgham mithlain saghir namanya mim mati bertemu dengan mim. Hurufnya satu saja, mim mati bertemu dengan mim. Hukumnya idgham mithlain saghir dan cara bacaannya dengung 2 harakat. Okey, kita ringkaskan. Habis. 2 tajuk besar yang merupakan tajuk yang penting dalam bacaan kita. InsyaAllah setiap sekali kita baca Al-Quran, mesti jumpanya ni. 8 hukum yang kita sebut tadi. 8 hukum yang asas tadi. 5 untuk nun sakinah dan tanwin. 3 untuk mim sakinah. Boleh dikatakan setiap muka surat, setiap safhah Al-Quran kita baca, adanya hukum-hukum ini. Sebab itu penting untuk kita kenal, betul-betul kenal, dan kita dapatlah baca sesempurnanya insya-Allah. Okey, habis, selesai. Okey, ada yang penting lagi. Tajuk yang ketiga ini lagi penting dan mudah, iaitulah nun dan mim al-musyaddadatain. Ahkamun nun wal mim al-musyaddadatain. Hukum-hukum nun dan mim yang bersabdu ataupun yang tasydid. Kedua-duanya yang tasydid. Jadi pengertiannya mudah. Mana-mana nun dan mim berbaris. Yang sebelum ini kita cerita pasal nun mati, nun sakinah, mim sakinah. Ini tidak. Ini nun yang berbaris. Tak kira atas, bawah, depan, fathah ke dhammah ke kasrah. Lepas tu ada sabdu. Itu je. Pecaman dan pengertian dia, kesimpulannya itu je. Nun berbaris, mim berbaris, yang ada sabdu, maka hukumnya wajibul gunnah. Wajib dengung. Wajib dengung. Bila sebutnya dengung, dah tentunya 2 harakah kita kena dengung. Itu kesimpulan untuk nun dan mim al-musyaddadatain yang paling mudah, yang paling ringkas dan yang paling banyak dalam bacaan kita, dan yang kurang nyatanya wajibul gunnah bila kita baca kalau tak hati-hati. Itulah ceritanya. Jadi dalam bab tahsin, kelas-kelas tahsin kita, banyak lagi kita nak kena sebut. Kena panjangkan 2 harakat. Kena wajib dengung 2 harakat. Jadi mungkin kita belum fokus lagi dalam bacaan kita. Jadi untuk malam ni dan seterusnya insya-Allah, sekurang-kurangnya untuk nun dan mim al-musyaddadatain yang bersabdu ni, cubalah kita sempurnakan seperti mana saya selalu sebut. Cubalah lajakkan dengung kita. Inna, imma, anna, amma. Sebab ini antara yang paling mudah. Asalkan tasydid, nun yang ada sabdu, mim yang ada sabdu, tekan dengung tu bagi 2 harakat. Bagi 2 harakat, kalau lajak pun biarlah lajak. Daripada kurang, lebih baik, lebih selamat kita lajakkan. Biar ada dengung itu, lebih selamat. Okey, jadi bagi yang peringkat awal, yang antara kita mungkin baru nak kenal yang dengung-dengung ni, kita pegang ni dulu. Kita cari yang ini, kita latihkan diri kita dengung untuk nun yang ada sabdu, mim yang ada sabdu, barulah kita pergi cari yang dengung-dengung yang lain. Contohnya tadi, idgham ma'al gunnah, iqlab, ikhfa syafawi, idgham mithlain saghir. Yang itu pun semua nak kena dengung 2 harakat juga. Tapi yang confirmnya, yang paling mudahnya, nun dan mim yang sabdu tu, insya-Allah. Kita mulakan dengan yang tu dulu. Lepas tu kita bolehlah kita tahu akan cara bacaan dengung tu. Yang keluar khayshum, keluar daripada hidung, itulah dengungnya. Maka barulah kita boleh praktiskan ataupun kita boleh bacakan untuk hukum-hukum yang lain. Habis. Maknanya selesai untuk bahagian dengung-dengung dan tak dengung, hukum-hukum segalanya. Kita ada 11 hukum kita dah kira baru ni. Yang terakhirnya, yang tambahan itu iaitulah izhar mutlak. Izhar mutlak yang tambahan dalam bahagian nun sakinah dan tanwin. Yang tak cukup syarat. Pertemuan antara nun mati dengan huruf ya dan waw dalam satu perkataan, maka hukumnya izhar mutlak, kita tak boleh dengung.
kita tak boleh dengung sebab dia satu perkataan. Dalam satu perkataan itu. Dan hukum itu hanya ada 4 jenis perkataan dalam Al-Quran. Ad-dunya, sinwan, qinwan, dan juga bunyan. Hanya 4 perkataan yang kita dah terangkan dalam kelas-kelas yang sudah. Alhamdulillah. Okey, minggu lepas kita ada masuk tajuk baru iaitu Al-Qalqalah. Al-Qalqalah. Qalqalah ringkas juga. Senang juga insya-Allah kita dah selesai minggu lepas. Satu kelas saja kita dah selesai. Qalqalah ringkas dengan secara ringkasnya iaitulah huruf-huruf qalqalah yang berbaris sukun, berbaris mati bila kita berjumpa dalam bacaan kita, terjumpa dalam bacaan kita dalam Al-Quran, maka kita nak kena sebutkan secara qalqalah. Maksud qalqalah ini lantunan suara kita lebihan daripada huruf-huruf qalqalah yang mati itu. Huruf-huruf qalqalah ada 5, huruf qaf, huruf ta, ba, jim, dal. Baju dah kota. Kita ringkaskan dalam bahasa Melayu itu baju dah kota. Jadi mana-mana huruf ini kalau mati, kalau sukun, maka kita nak kena ada lantunannya. Ab, aj, ad, aq, at. Itu je kesimpulan qalqalah. Dan bahagian-bahagiannya dia ada sughra, wusta, kubra. Kita boleh tengok dalam ringkasan nota kita yang minggu lepas. Alhamdulillah. Okey. Selesai murajaah kita dengan secara cepat. Malam ni insya-Allah kita akan masuk tajuk baru. Insya-Allah tajuk baru kita saya share skrin di sini. Siapa yang ada nota ni boleh tengok, kalau tidak boleh tulis-tulis. Boleh tulis-tulis. Buatlah tanda-tanda ringkas-ringkas untuk jadikan rujukan kita insya-Allah. Okey, malam ni tajuk yang ditunggu-tunggu sebenarnya. Tajuknya iaitulah apa? Mad. Okey, mad. Boleh nampak ke? Boleh Ataupun nak kena besar lagi? Orang macam mata saya ni susah. Kecil. Oh, okey. Kecil sangat. Pasal saya pakai cermin mata kan. Okey, tengok saya cuba besarkan lagi. Nak enlarge kan nanti dia hilang. Pakai 2 jari Haji Din, pakai 2 jari besarkan. Okey, sekejap saya buka yang PDF punya. Haji Din, dekat skrin Haji Din gunakan jari enlargekan. Boleh insya-Allah. Tapi sekarang bukan. Sekarang dia punya wording dah hilang. Okay. Sabar Haji Din, sabar Haji Din. Sabar je. Semua orang minat Haji Din insya-Allah. Alhamdulillah, syukur. Tapi saya tidak ada apa-apa istimewa Ustaz. Tak apa. Kehadiran Haji Din alhamdulillah menceriakan kelas kita insya-Allah. Mudah-mudahan. Okey Haji Din. Okey, Haji Din. Oh ni kecil sangat Ustaz, kecil sangat. Kecil lagi? You highlight sikit. Okey, saya besarkan sikit. Tapi alright, nanti boleh Okey. Macam dia pula nak kena baca. Apa salahnya? Okey. Terus kita masuk dalam tajuk kita insya-Allah. Hukum mad. Okey, sebelum kita masuk dengan secara detailnya insya-Allah. Mad ini tak kurang pentingnya juga banding dengan hukum-hukum sebelum ini. Jadi setiap tajuk kita masuk kita akan sebut penting. Maknanya boleh dikatakan semua tajuk dalam tajuk itu penting semua. Cuma satu-satulah kita nak sebut semua sekali itu nampak nanti membebankan atau kita terasa macam berat sangat kan. Okey, satu-satulah. Tapi kita dah mula masuk yang berat sikitlah, yang berat sikit. Mat ni agak yang perlu kepada fokus lebih dan perlu kepada hafal dan faham dah insya-Allah. Sebab tu kita akan masuk satu persatu dan kita akan hurai dengan secara perlahan, sikit-sikit saja, kita tak masuk banyak-banyak insya-Allah. Okey, dikatakan dalam istilah mad ini kalau kita nak tahu seorang itu pembaca Al-Quran yang mahir, kita ambillah hukum-hukum madnya sebagai sebagai ukuran. Sebagai ukuran, maksudnya kita boleh nilai seseorang qari itu mahir ataupun tidak, kita tengoklah mad dia. Kita perhatikan mad dia ni, segala hukum mad yang dia baca dalam bacaan dia ini tartib tak, komplit tak, seragam tak, kemas tak. Kalau yang 2 harakat semua 2-2 ke, yang 4 harakat semua 4-4 ataupun kurang ataupun lebih, ataupun ada yang
ada yang dipanjangkan ataupun ada yang tidak. Maknanya itulah sebagai ukurannya. Sama juga yang dengung bab-bab yang sebelum ini, kalau qari itu kurang dengung, maka bacaannya kurang tajwid. Ini pun sama. Jadi orang cepat perasannya kalau kita tinggal satu hukum mat, terus kita akan didetect ataupun kita akan dikenal pasti bahawasanya bacaan kita kurang tajwid. Sebab itu mat-mat ni yang kita akan belajar insya-Allah, cuba kita faham betul-betul insya-Allah, dan cubalah kita baca, waktu kita baca, cuba kita gunakan hukum-hukum ini untuk mat-mat yang kita dalam bacaan kita ini sempurna sebutannya ataupun hukumnya. Mat ini nak kena berapa harakat, yang ini berapa harakat, sebab dia tak sama. Ada yang kurang, ada yang lebih. Okey, insya-Allah kita akan masuk. Ma ma'nal mad? Apakah itu mad? Okey, pengertian mad erti dalam bahasa Arab panjang. Dalam bahasa Arab mad ni adalah panjang, ataupun diertikan juga dalam bahasa Arab lebih ataupun tambah. Maknanya bukannya kurang lah. Mad ni maknanya panjang, benda yang panjang, benda yang tambah, benda yang lebih. Jadi kita akan faham apa yang lebih dalam istilah Quran ini ataupun dalam istilah tajwid. Menurut istilah tajwid pula dia kata sebutan pada huruf-huruf panjang ataupun sebutan panjang pada huruf-huruf mad melebihi 2 harakat. Okey. Ini istilah dia bagi pengertian untuk mad semua. Melebihi 2 harakat ketika bertemu hamzah atau sukun. Okey, agak tak faham kan? Kurang faham, kurang jelas. Macam ni. Untuk kita nak faham mad dalam tajwid ini, iaitulah italatus saut, kita memanjangkan suara kita. Kita panjangkan sebutan huruf-huruf yang cukup syarat-syarat mad. Okey. Itu yang dimaksudkan. Dalam Al-Quran ada yang panjang, ada yang kurang. Dan kita boleh sandarkan hukum ini secara khususnya ketika Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu tengah mengajar Al-Quran seorang dan yang tengah belajar Al-Quran dengan Ibnu Mas'ud membacakan ayat dalam surah At-Taubah, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Maka perkataan fuqara dibaca dengan tanpa mad. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Sahabat baca dengan Ibnu Mas'ud, dan fuqara itu tak dipanjangkan, baca mungkin 2 harakat. Kan? Jadi bila Ibnu Mas'ud dengar bacaan itu, Ibnu Mas'ud tegur sahabat itu yang sedang membaca Al-Quran itu dengan katanya, ma hakadha aqra'anihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan begini diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Mas'ud. Maka sahabat itu bertanya macam mana diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Mas'ud. Maka Ibnu Mas'ud membaca innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin, dengan memanjangkan suaranya, fuqara'i. Itu maksudnya mad yang kita akan belajar satu persatunya, jenis-jenisnya, dan semua yang ada kaitan dengan mad ni kita akan panjangkan suara begitulah. Fuqara'i was-sama'i malaikati waladdallin. Semua ni beza-bezanya, panjangnya dan cara panjangnya semua bezanya. Inilah kita akan belajar insya-Allah. Kita akan kenal satu persatu insya-Allah, dan kita nak bezakan yang mana kena panjang 4 harakat, 5 harakat, 6 harakat, 2 harakat dalam hukum-hukum mad inilah insya-Allah. Okey, dari sini dia sebut huruf-huruf mad 2 harakat ketika bertemu hamzah dan sukun. Kita faham di sini ataupun kita boleh tanda tambah di sini, syarat-syarat untuk mad adalah 2, hamzah ataupun sukun. Okey, hamzah ni, huruf hamzah ataupun sukun. Ini merupakan syarat. Kita boleh simpan dalam hafazan kita atau pemahaman kita untuk menjadikan mad ini, perkataan dalam Al-Quran untuk jadi mad, satunya hamzah, yang keduanya sukun. Sukun apa sukun? Mati. Okey, sukun tu baris mati. Mana-mana huruf berbaris mati,
maka dia menjadikan syarat untuk perkataan itu, kalimah itu dalam Al-Quran itu menjadi mad. Okey. Okey. Satu lagi kita nak kena tahu dan kita kena faham, untuk nak mentahqiqkan, untuk nak menjadikan perkataan itu mad, dia perlu kepada huruf mad. Huruf mad. Kita faham dulu. Huruf mad, macam mana kita nak faham huruf mad? Macam mana kita nak kenal huruf mad? Okay, saya tulis di sini dulu. Mungkin di bawah mungkin ada. Tapi saya tulis dulu untuk kita kenal, nampak dulu. Huruf mad ada 3. Alif. Ya. Okay. Waw. Satu lagi? Ya. Ya. Okey. Huruf mad ada 3. Alif, waw, yang gemuknya ya. Okey. Alif, waw, ya. Yang tak berbaris. Yang tak berbaris, yang kosong. Lepas tu, syarat huruf mad ini, selalunya sebelum huruf mad ni, kalau alif kena ada baris atas, kalau waw kena ada baris depan. 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 Kalau ya, sebelumnya huruf kena ada baris bawah. Baca. Ini syarat untuk huruf mad. Jadi kita nak kena sekarang ni kena simpan dalam fahaman kita perkataan-perkataan yang kita akan kenal dalam bacaan kita untuk kita nak madkan, untuk kita nak panjangkan bacaan kita. Yang pertamanya kita cari ada hamzah tak ataupun ada baris mati tak. Yang keduanya huruf-huruf mad ini wujud tak dalam perkataan itu. Alif, waw, ya yang tak berbaris, alif yang sebelumnya baris atas, waw yang sebelumnya baris depan, ya yang sebelumnya baris bawah. Okey, tarik nafas dulu untuk simpan maklumat ini dulu sementara. Sebab dia maknanya selepas ni segala hukum mad kita akan gunakan 2 perkara ni. Sama ada sebab mad ataupun huruf mad. Yang ini sebab mad, yang 2 perkara ni hamzah ataupun sukun. Kita akan tanya banyak kali ni, kita akan tanya apa sebab mad di sini, hamzah ke sukun. Lepas tu yang keduanya huruf mad ni, antara yang penting dalam kalimah-kalimah yang adanya hukum-hukum mad yang akan datang insya-Allah. Okey, alhamdulillah selesai di sini. Okey, terus kita turun bawah sikit. Okey. Mula-mula sekali kita kenal bahagian-bahagian mad. Mad terbahagi kepada 2 bahagian besar. 2 bahagian besar. Bahagian pertama mad asli, bahagian kedua mad far'i. Ada 2 bahagian besar, mad asli dengan mad far'i. Belum lagi kita tafsilkan satu persatu, insya-Allah. Kita boleh faham dulu, kita boleh ingat dulu terbahagi madnya kepada 2, mad asli dan mad far'i. Untuk malam ni insya-Allah kita cuba habiskan mad asli dan kita cuba faham bersama dan kita akan cari sama dalam Al-Quran kita. Okey, walaupun mad asli yang paling mudah, masih ramai lagi belum sempurna mad asli. Masih ramai lagi kadang-kadang kita bertukar dengan mad yang lain. Walaupun mad asli, mad yang paling mudah. Ini paling basic sekali mad yang pertama ni. Tapi insya-Allah malam ni cubalah kita kenal betul-betul supaya dalam bacaan kita insya-Allah kita tak tersalah lagi membaca mad asli dengan betul insya-Allah. Okey. Kita ambil bahagian yang pertama, mad asli. Mad asli iaitu huruf-huruf mad yang bukan disebabkan hamzah atau sukun. Sampai sini ya. Huruf-huruf mad yang bukan disebabkan hamzah atau sukun. Ni macam mana dia bagi pengertian macam ni? Tak apa, kita akan faham macam ni. Huruf-huruf mad yang tak ada hamzah, yang tak ada sukun. Kita tukar macam tu. Huruf-huruf mad yang tiada hamzah, yang tiada sukun. Dan sukun ini sukun kerana waqaf. Boleh tambah lagi, sukun ini sukun kerana waqaf. Sebab kalau sukun kerana waqaf nanti kita akan tengok contoh, dia akan jadi mad lain. Walaupun dia sama syarat-syarat huruf mad asli, tetapi dia akan jadi mad lain. Okey, tak apa. Dengar dulu, insya-Allah bila sampai ke contoh nanti mungkin kita akan lebih faham dan lebih nyata insya-Allah. Okey, jadi mad asli, kita nak faham di sini mad asli, mula-mula sekali mad asli ini mestinya nak kena ada huruf-huruf mad yang 3 tadi, alif waw ya, yang sebelumnya huruf-huruf baris-baris yang sesuai dengan alif waw ya. Dan juga dalam mad asli
pastikan tak ada hamzah. Dalam mad asli juga pastikan tak ada baris mati disebabkan kita berhenti. Okay, jadi kita boleh buat ringkas dulu untuk kita faham sebelum kita baca 3 perkara dalam mad asli. Tuan-tuan perempuan boleh tulis ya. Yang pertama untuk mad asli ada 3 perkara. Yang pertamanya mesti kena ada huruf mad. Huruf mad alif waw ya yang tak berbaris. Dan alif waw ya ini sesuainya sebelum alif itu bagi atas, sebelum wa bagi depan, sebelum ya bagi bawah. Okey, ini pertama. Untuk mad asli, pertamanya huruf mad. Wujudnya huruf mad. 3 tadi. Salah satulah untuk jadikan huruf mad. Untuk jadikan mad asli. Okey, yang keduanya tiada hamzah. Tiada hamzah selepas selepas huruf mad. Tiada huruf hamzah selepas huruf-huruf mad. Itu yang kedua. Kesimpulan yang kedua. Okey. Yang ketiga pula tiada huruf Ustaz, yang kedua Ustaz. okey. Yang kedua tiada huruf hamzah selepas huruf mad. Tiada huruf hamzah selepas huruf mad. Yang ketiga tiada huruf berbaris mati selepas huruf mad. Okey. Okey, sekarang ni saya tulis. Mudah-mudahan dengan cara ini mungkin kita dah mula tulis sama-sama, mungkin kita lebih jelas. Okey, yang pertamanya huruf mad alif waw ya. Alif waw ya. Okey, huruf mad. Yang keduanya tiada huruf hamzah. Okey. Contohnya yang pertama, saya ambil contoh dululah. Contohnya kalau qala. Okey, di sini ada huruf mad. Syarat pertama ya. Ada huruf mad dan sebelumnya ada huruf berbaris atas. Sesuai dengan alif. Kalau ya, sebelumnya kena baris bawah. Kalau waw, sebelumnya kena baris depan. Okey, yang kedua, ini yang pertama, syarat yang pertama untuk nak jadi mad asli. Yang keduanya tiada huruf hamzah. Tiada huruf hamzah. Contohnya kalau kata ma'an. Ma'an. Okey, kalau kita tengok syarat, ini huruf mad. Sebelumnya bagi atas. Tapi ada hamzah. Ini tak boleh jadi. Maknanya hamzah ni tak boleh wujud dalam mad asli. Kalau hamzah ni datang, selepasnya huruf mad, dia akan jadi hukum lain. Okey. Yang ketiga, syarat yang ketiga, iaitulah tiada sukun selepas huruf mad. Selepas huruf mad tiada sukun. Maksudnya huruf selepas huruf mad jangan ada huruf yang berbaris mati disebabkan kita berhenti. Contohnya kita ambil lah yaqulu contohnya. Okey, kalau kita tengok yaqulu ni huruf mad ni dah ada waw dan sebelumnya baris depan dah sesuai dah ni untuk mad asli. Tetapi tiba-tiba kita berhenti dalam perkataan yaqulu. Wa yaqul. Disebabkan kita berhenti, lam ini baris mati. Bila lam ni dah jadi baris mati, maka tak cukup syarat. Tak cukup syarat mad asli, maka tak boleh jadi mad asli. Jadi yaqul dah berubah jadi hukum mad lain dah. Jadi ringkasnya, mad asli inilah syarat-syarat yang perlu kita tahqiqkan, perlu kita adakan pada setiap kalimah yang nak dijadikan mad asli. Dan untuk maklumat kita semua, mad asli lah paling banyak sekali dalam Al-Quran. Boleh dikatakan setiap baris ada mad aslinya. Okey, apa? Kita faham dulu syarat ini dan insya-Allah kita tengok contoh nanti, insya-Allah lebih jelas. Okey, terus kita pergi. Mad asli juga dinamakan mad tabi'i. Okey, kalau nak tahu mad asli itu apa makna, kenapa dinamakan mad asli, kenapa tak mad lain?
Mat asli maknanya asal mat ni segala-galanya berdatangnya daripada mat asli lah. Mat nombor 1 ni kira dia pokok dia lah. Apa ni, mat yang asal. Mat yang asal. Tabi'i pula kenapa dinamakan tabi'i? Dinamakan tabi'i ni pada tabiat manusia, perkataan yang adanya mat asli akan dibaca hanya kadar itu sahaja. Dia tak boleh lebih, dia tak boleh kurang. Biasanya lah. Contohnya macam tadi, qala. Qala. Pada tabiat kita, kebiasaan kitanya, tabiat ni memang kebiasaan. Pada kebiasaan kita, kita tak akan baca qala. Yang qala 2 harakat tadi. Ataupun tak boleh baca qala lebih daripada 2 harakat. Itu dah dinamakan tabi'i. Sebenarnya nama-nama ni sebenarnya diadakan nama-nama, gelaran-gelaran nama mat ini untuk membezakan dengan mat-mat yang akan datang. Kalau kita perhatikan macam dalam hukum nun sakinah dan tanwin, ada izhar haqiqi, kan? Ada izhar haqiqi, ada ikhfa haqiqi. Sebenarnya didatangkan gelaran itu untuk nak membezakan dengan ikhfa-ikhfa yang lain ataupun izhar-izhar yang lain. Tak apa. Itu dari segi nama saja, sekurang-kurangnya kita faham dan kita tahu kenapa dinamakan, insya-Allah. Okey. Dalam bahagian mat asli pula, dalam diri mat asli pula ada bahagian pula. Dia terbahagi kepada 2 pula. Ni pening ni. Tadi bahagi 2 dah, ni bagi lagi. Okey, cubalah kita beza-bezakan satu-satu. Ya, tadi mat asli, mat far'i itu secara keseluruhan. Ini dalam mat asli dalam mat asli saja yang 3 syarat tadi, dia terbahagi kepada 2 pula. Yang pertamanya mat tabi'i mutlaq, yang biasa, yang kita dah terangkan syarat-syarat ada 3 tadi. Dan yang lain bahagian yang kedua iaitulah mat tabi'i thunai. Mat tabi'i thunai ini, maksud thunai hanya 2. Thunai maknanya 2. Maksud 2 di sini apa yang dimaksudkan? Huruf mat yang terdapat di awal surah yang terkandung di dalam rangkaian kata hayyun tahura. Hayyun tahura. Di sini mungkin kalau saya ringkaskan, maksudnya kan dalam beberapa surah dalam Al-Quran dimulakan dengan huruf muqatta'at. Huruf muqatta'at yang kita selalu baca Yasin, Alif, Lam, Mim, Ha, Mim, Taha, Kaf, Ha, Ya, Ain, Sin, Qaf. Semua itu huruf-huruf muqatta'at itu. Okey, mad asli yang ada di awal-awal surah itu dinamakan thunai. Kenapa thunai? Sebab dia tak sebut 3 huruf. Okey, saya terangkan sikit di sini. Ambil masa sikit, tak apa. Okey, kalau kita perhati, kalau kita baca, okey, contohnya Alif Lam Mim. Alif Lam Mim ni dalam awal-awal surah Baqarah, surah Ali Imran, kita baca sebenarnya kita sebut ikut huruf. Alif, Lam, semua 3 huruf. Lepas tu Mim. 3 huruf kan? Kita sebut betul. Kita sebut penuh huruf hijaiyah tu, huruf tahajid tu. Tapi dalam huruf muqatta'at juga awal-awal surah ada 5 huruf ha, ya, ta, ha, ra ni, hayyun tahura ni. 5 huruf ini dinamakan huruf mat tabi'i thunai. Sebab apa? Sebab kita tak sebut penuh. Kita tak sebut alif, lam, mim. Kalau ha ni sebenarnya haun. Kalau nak sebut penuhnya haun. Ya, yaun. Dia asalnya gini. Taun sama juga. Asalnya. Lepas tu haun, raun. Tapi dalam bacaan kita, contohnya kalau kita surah Yasin, Yasin ada huruf hayyun tahura, ada ya. Kita tak baca yaun sin. Betul? Kita baca Yasin saja. Ya, itulah yang dinamakan thunai sebab disebutkan 2 huruf saja daripada ya, yaun ni disebut ya saja. Ni 5 huruf ini dalam huruf-huruf muqatta'ah ada 21 tempat. 21 huruf berulangnya dalam huruf-huruf muqatta'at dalam surah Al-Baqarah, dalam beberapa surah yang huruf dimulakan dengan huruf muqatta'ah tu, hayyun tahura ini berulang sebanyak 21 kali. Dan cara bacanya hanya 2 huruf saja dan itu mad asli bacanya 2 harakat.
Okey. Boleh bagi contoh lain selain pada Yasin, bagi nampak sikit. Toha. Toha. Toha sama tahura. Jadi Toha dalam surah Toha, awal surah Toha. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Toha. Kedua-dua ni ma asli tsunai. Toha. Dia tak baca taun haun, tak baca gitu Dia baca dua sahaja. Toha. Toha. Ni kedua-duanya dua harakat ma asli tsunai. Okey, banyak lagi hamim. Ha itu sama juga huruf hukumnya mad asli, kita baca dua harakat insya-Allah. Okey, jelas insya-Allah. Selesai berkenaan dengan bahagian dalam mad asli, ada dua, mad asli tabi'i mutlak dan tabi'i tsunai. Yang ni insya-Allah kita boleh bezakanlah. Sebab kita dah baca betul, cuma kita nak tahu nama dia, nama hukum ni. InsyaAllah. Okey, sekarang ni kita masuk macam mana berlakunya mad asli tabi'i mutlak. Okey, disebut di sini sebab terjadinya mad asli, macam mana boleh berlakunya? Bagi huruf mad alif, apabila alif mati, huruf sebelumnya berbaris fathah. Ni dia bagi contoh gini, tapi mungkin saya dah bagi 3 syarat tadi lebih jelas lah. Tapi kita baca ikut dia. Dia kata bagi huruf mad alif, apabila alif mati, huruf sebelumnya berbaris fathah. Fathah ni baris atas. Contohnya di sini dia sebut qadira. Okey. Ada alif di sini, alif huruf mad, syarat pertama. Yang keduanya, syarat kedua, selepas alif tu tak ada hamzah. Dan syarat ketiga, kita tak berhenti atas qa, atas dal ni. Maka di sini hukumnya mad asli tabi'i ataupun mad asli mutlak, bacaannya dua harakat. Qadira. Okey. Untuk huruf waw pula dia kata apabila waw mati, hurufnya sebelum apabila waw mati, huruf sebelum berbaris dhammah. Huruf sebelum waw mati itu berbaris dhammah. Okey, di sini waw mati huruf mad. Okey, waw ni tak berbaris. Sebelum waw ni berbaris dhammah sama dengan waw, dan selepasnya tak ada hamzah, dan syarat di sini kena sambung. Kalau kita berhenti yaqul, dia tak jadi mad asli. Jadi yaqulu, bacalah yaqulul ladzina amanu ke, mesti kena sambung. Barulah yaqulu ini huruf hukumnya mad asli baca dua harakat. Okey, bagi huruf mad ya pula, apabila ya mati, huruf sebelumnya berbaris kasrah ataupun bawah. Contohnya qila. Di sini ya, sebelumnya huruf berbaris bawah. Selepas ya tak ada hamzah, dan juga bukan kita nak berhenti atas perkataan huruf lam ini. Kalau berhenti dia akan jadi mad lain. Jadi kalau kita sambung qila. Okey. Jadi qadar bacaan mad asli ialah dua harakah. Macam mana kita nak kira harakah? Harakah satu gerakan. Dua harakah, dua kali gerak. Okey. Gerakan pula bukan gerakan yang laju, bukan gerakan yang perlahan. Gerakan yang sederhana. Maknanya tengah-tengahnya. Laju sangat tidak, lambat sangat pun tidak. Jadi kita bolehlah kira-kira sendiri. Selalunya orang guna jari. Sama ada kita nak buka jari kita ataupun kita nak tutup jari kita. Okey. Qala. Dua kali gerak. Qala. Qila. Yaqulu. Itu aja qadar dua harakat. Ataupun kita tutup. Qala. Qila. Yaqulu. Okey. Itu cara kita nak kira untuk dua harakat dulu. Tak apa, kira dulu dua harakat, sebab lepas ni kita akan tambah lagi 4 harakat, 6 harakat, banyak lagi harakat. Okey. Sebenarnya itu sahaja untuk mad asli. Mad asli saya selalu bagi kesimpulan macam yang awal-awal tadi. Tak perlulah kita nak faham yang pening-pening ni, yang panjang-panjang ni. Tak apa, ini dia dah tulis, dia dah susun. Tapi untuk kita semua nak buat ringkasannya, ringkasan mad asli dalam fahaman kita,
Kita ingat 3 perkara tadi sahaja cukup insya-Allah. Okey, yang pertamanya huruf mad. Pastikan ada huruf mad, sama ada alif, waw, ya. Yang mana alif sebelumnya bagi atas, waw sebelumnya bagi depan, ya sebelumnya bagi bawah. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya, pastikan selepas huruf mad itu tak ada hamzah. Okey, itu yang kedua. Betul. Selepas huruf mad. Dan yang ketiganya, pastikan jangan kita berhenti atas perkataan huruf selepas huruf mad itu. Jadi kalau 3 perkara ni ada dalam perkataan yang kita baca, itulah mad asli. Bila konformnya itu mad asli, cara bacaannya 2 harakat. Okey. Kita dah kenal, kita dah tahu macam mana syarat-syaratnya dan juga rupanya bacaan itu penting sebenarnya. Tajwid ni kita nak kaitkan, kita nak gabungkan dengan pelaksanaan kita, bacaan kita, waktu baca tu. Kita terlebih ke, terkurang ke, boleh tak kita nak jaga betul-betul ikut garisan yang kita belajar tu. Contohnya mad asli ni katanya 2 harakat. Tapi dalam bacaan kita, boleh tak setiap mad asli 2 harakat? Setiap mad asli 2 harakat. Jangan lebih, jangan kurang. Itu masalah sikit lah. Yang itu perlu kepada latihan. Perlu kepada kita nak latih diri kita, nak betul-betul letakkan mad asli itu betul-betul dalam garisan 2 harakat. Jangan lebih, jangan kurang. Masalahnya, ada beberapa keadaan dan ada beberapa bacaan, ada beberapa ayat, kita dah terbiasa mad asli dengan bacaan lebih 2 harakat. Kadang-kadang itu antara punca masalah kita. Contohnya, contohnya selalu kita akan semangat waktu permulaan kita nak baca. Bila kita nak baca je, selalunya kita akan semangat dan kita akan hilang maklumat mad asli, bahawasanya mad asli ini hanya 2 harakat sahaja. Contohnya, ini antara contoh. Okey, kadang-kadang kita akan baca A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Selalunya gitulah. Bacaan kita lambat. Starting kononnya macam kori-kori kan. Dia masuk lambat. Lepas tu Bismillahirrahmanirrahim. Rahim tu tak apalah, bukan mad asli. Tapi bila dah start baca, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim. Tak samalah dengan permulaan tadi. Ini saya bagi contoh yang dewasa punya. Tapi kalau contoh yang macam bacaan-bacaan anak-anak kita, anak-anak tadika kan, selalu dia akan mula Bismillahirrahmanirrahim. Anak Melayu pun baik, anak Afrika pun baik, anak Arab pun baik juga. Sama juga. Di permulaan tu selalunya tak tahulah, mungkin lagu ni dia nak memudahkan anak-anak kita, budak-budak ni senang ikut kot. Tapi masalahnya kesannya dia terbawa sampai besar. Bismillah je dia akan panjang. Sampai sekarang pun kelas-kelas saya banyak lagi saya kena tegur. Bismillahirrahmanirrahim. La dengan ma ini mad asli. Tapi bila dia baca terus, Qul a'udzu birabbin nas. Banyak mad asli yang selepas ni hanya 2 harakat saja. Tapi pada permulaan tadi je dibacakan dengan panjang. Ini sebagai contoh lah. Ada juga tempat-tempat yang kita masih lagi, kita tahu mad asli ataupun kita mungkin tak perasan waktu kita baca dengan lagu tu, kita akan terlebih daripada 2 harakat. Okay. Sebagai contohnya, sebagai buktinya, cuba kita tengok tangan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Dia akan terlebih. Bismillahirrahmanirrahim. Dia akan mungkin 3. Ini saya laju ni, laju kan. Kalau lambat lagi, saya lambat. Kalau laju lagi, mungkin pergi sampai 3 atau 4 harakat. Bismillahirrahmanirrahim. Dia akan pergi je. Tapi yang kita nak buktikan di sini, yang katanya Bismillah itu panjang, bila dia baca Alhamdulillahi Rabb, ini pendek pula. Yang ini 2 harakat. Yang ni betul. Alhamdulillahi Rabb. Ini betul 2 harakat. Kan? Tapi yang Bismillah tadi salah. Bismillah tadi terlebih daripada 2 harakat. Di sinilah kaedah tadi yang saya mulakan tadi.
kita nak tahu seseorang itu baca Quran dengan tajwid ataupun tidak, satunya kita cek dengung dia, dengung tu, hukum-hukum dengung tu ada dengung ataupun tidak, sempurna dengung ataupun tidak. Yang keduanya kita cek mat dia, kemas ataupun tidak, cukup ataupun tidak, hukum-hukum mat. Kita mulalah dengan mat yang kita belajar malam ni, mat asli ataupun mat tabi'i. Sempurna tak dua harakat yang dia baca ataupun terlebih ataupun kurang. Di situ kita akan tahu, okey, pembaca ni masih lagi belum kemas tajwidnya. Ataupun mula dengan diri kita, okey, bacaan kita belum kemas lagi tajwid kita. Belum tersusun lagi tajwid kita, berterabur lagi. Kan, di sana cukup, di sini terlebih, di sini terkurang pula. Jadi perlulah kepada latih, perlulah kepada berhati-hati waktu kita membaca Al-Quran, supaya insya-Allah bacaan kita akan tersusunnya dengan segala hukum tajwid yang kita belajar satu persatu insya-Allah. Okey, insya-Allah ada soalan berkenaan dengan mat asli sebelum kita masuk, kita cuba baca sikit malam ni? Ada tak soalan-soalan berkenaan dengan hukum-hukum mat tajwid, hukum mat tajwid pula, hukum mat asli malam ni? Jelas insya-Allah. Ingat 3 perkara tadi, 3 syarat tadi, insya-Allah kita akan kenal mat asli itu dengan jelas insya-Allah. Kita akan cari sama-sama dalam bacaan kita malam ni. Okey, kalau jelas tak ada apa-apa, insya-Allah kita akan cuba membaca Al-Quranul Karim. Okey. Bagaimana ingin memastikan pelajar kita senantiasa menjaga bacaan mat asli yang secara konsisten. Itulah. Okey, masalahnya itulah sebab bacaan tu dia akan berubah dan juga dia akan berbeza antara pelajar dengan pelajar yang lain ataupun qari dengan qari yang lain, qariah dengan qariah yang lain. Jadi itulah, apa pun kita nak kena beri kefahaman mat itu. Hukum mat itu kalau sampai tahap itu mungkin insya-Allah selamatlah. Maknanya kalau dia dah faham mat asli itu 2 harakat, dia dah kenal mat asli, lepas tu setiap kali jumpa dia kena baca 2 harakat, insya-Allah itu paling selamatlah. Tapi ada masanya kita tak mampu lagi nak paksa ataupun nak bagi semua pelajar kita ataupun semua anak-anak murid kita ataupun semua kawan-kawan kita dalam satu grup, kita tak mampu lagi nak bagi sama ratanya semua dia orang faham mat asli itu apa dan yang mana satu mat asli dalam bacaan dalam Quran tu. Semua kita tak boleh, kita tak mampu sebab ada tafawud antara kita ni, ada berbeza, ada yang boleh ada yang cepat faham, ada yang cepat tangkap, ada yang cepat hafal dan lambat hilang, ada yang cepat faham, cepat hilang, cepat lupa. Jadi apa pun kita nak berpegang kepada satu cara memang saya rasa susah. Kecuali kalau seorang itu dia faham dan dia kenal, insya-Allah dia akan baca dengan betul. Itu pun kadang-kadang masih lagi terbabas. Ada juga yang tersalah. Itu biasa. Jadi Al-Quranul Karim ini untuk kita nak baca dengan sempurna tajwidnya. Tajwid ini sebagai pembantu sebenarnya. Jadi sebenarnya mudawamah baca Al-Quran dengan berterusan dan juga baca Al-Quran dengan mursyid. Ada ustaz-ustaz, ada ustazah-ustazah yang membantu kita. Istimrariyah, maknanya berlangsung, berselalu insya-Allah. Sampai tahapnya kita tak kenal hukum tajwid pun bacaan kita sempurna insya-Allah. Betul. Cuma kita tak boleh cakap je, kita tak boleh cerita okey ini izhar, ini idgham, ini. Bila kita belajar tajwid, maknanya kita dah komplitkan, kita dah sempurnakan, lengkapkan antara bacaan yang betul dengan tunjuk guru kita, guru Quran kita, dan dengan asas kita ataupun dengan senjata tajwid kita ini untuk kita kenalkan hukum-hukum yang dalam bacaan kita. Gabungkan antara dua ni, maknanya insya-Allah seorang itu membaca Al-Quran dengan yakinnya dan dengan selesanya, dengan dengan confidence sepenuhnya insya-Allah. Kalau kita gabung antara dua tu. Tetapi sementara kita belum lagi menguasai ilmu tajwid, mungkin bagi kita perlu masa sikit. Jalan dulu. Maknanya jangan kita berhenti kelas-kelas Al-Quran. Baca dengan guru, baca dengan cikgu, baca dengan ustaz yang lebih mahir pada kita. Dia akan tunjuk cara dan kita dengar cara dia dan kita ikut cara dia.
itu pun dah membantu kita. Mat asli pun insya-Allah okey, mat-mat lain pun kita panjang macam guru kita baca. Sebab itu dalam perbincangan tajwid kita pada awal-awal mukadimah tajwid, kita dah sebut cara kita nak belajar Al-Quran ada dua kaedah. Kaedah yang pertama, kita dengar bacaan guru dan kita ikut bacaannya, guru semak bacaan kita. Itu kaedah orang-orang dulu. Sahabat-sahabat Nabi SAW pun terima Al-Quran daripada Jibril, itu caranya. Talaqi. Mendengar bacaan guru dulu, lepas tu kita baca, guru tegur bacaan kita. Tapi cara yang kedua yang sekarang ini, cara kita selalunya, kita akan baca, guru hanya semak bacaan kita. Kaedah yang kedua. Kita baca, guru hanya semak bacaan kita. Kaedah ni sebenarnya dia ada baiknya sebab kita boleh baca banyak, cepat, laju. Tetapi dia ada kurang sempurnanya sebab kita tak ada bacaan contoh untuk kita dengar dan kita ikut. Jadi kalau kita selalu dengar bacaan guru kita, kita ikut bacaan, itu lebih berkesan sebenarnya insya-Allah. Jadi tak ada masalah kalau kita nak gabungkan kedua-dua cara ini, lebih afdalnya. Ada masa-masanya bagi guru kita baca, minta kita kena berpakat dengan dia lah, kena buat baik dengan dia, minta nak dengar bacaan dia, dia baca dan kita perhati cara bacaan dia dan cuba kita ikut. Tapi guru tu guru yang kita senang lah. Guru yang kita dah rasanya memang bacaan dia bagus kan, dan kita pun seronok untuk dengar bacaan dia, barulah kita cepat boleh ikut cara dia kan. Jangan guru kita ada juga wal-iazubillah, mudah-mudahan tak termasuk kita lah. Mungkin asal orang tu baca je, kita nak komplain je bacaan dia. Yang tu payah sikit kan. Kita di jiwa kita dah tak selari dengan dia, maka payahlah kita nak ikut cara dia. Sama juga kita nak pilih syekh-syekh yang terkemuka di bidang Al-Quran ni pun sama juga. Kita kena cari syekh-syekh, imam-imam masjid-masjid mana-manalah, tak kira Arab ke mana, kita cari yang memang hati kita senang dengarnya. Kita rasa bila kita dengar, kita akan terasa seronok, kita akan terasa macam leka dengan bacaannya, dengan lagunya, dengan sebutannya. Maka bila kita dengar lama, insya-Allah kita cepat ikut gaya bacaannya, silap-silap bacaan dan lagu-lagu sekali kita dapat, insya-Allah. Itu jawapan kepada yang bertanya tadi. InsyaAllah cubalah kita buat cara tu, insyaAllah. Syukran. Okey, muka surat apa kita nak baca hari ni? Kita buka sikit Al-Quran. Okey, siapa yang boleh baca? Dalam bacaan nanti kita ambil satu ayat saja seorang. Lepas tu okey, kita ambil surah Al-Mulk, sambung yang itu hari. Muka surat yang berikutnya Yang last baru ni kita buat latihan untuk hukum-hukum yang ada dengung, muka surat yang pertama surah Al-Mulk. Jadi malam ni kita akan bagi peluang untuk muka surat yang kedua surah Al-Mulk, dan kita cuba carikan satu ayat seorang, cuba kita carikan mat asli sahaja. Sekejap, nanti saya share skrin sekejap. Kita ada masa, kita cuba nak tengok kenal tak kita ni mat asli. InsyaAllah ramai yang kenal, tapi kita galakkan kepada yang baru-baru nak kenal, cuba cari muka surat yang 563. Ayat 13. Ayat 13 ya. Ya, saya share skrin. Boleh nampak insya-Allah. Okey. Boleh? Siapa nak baca ayat 13 surah Al-Mulk dan cuba cari mat asli sahaja. Saya cuba kan. Okey, silakan. Wow. Baca dulu. Baca satu ayat, lepas baca satu ayat sempurna, lepas tu keluarkan satu-satu. Wasirru qaulakum hawajharu bih innahu alimum bidzatis sudur.
Yang pertama raw waw. Raw bagi depan. Sebutkan perkataan. Wasiru. Okey, Wasiru. Okey, satu. Betul. Wijharu. Biza. Alimun. Alimun dulu ke biza dulu? Alimun dulu. Alim. Biza lepas tu. Okey. Ada berapa semua? Ada lagi tak? Satu. Tak ada. Sudur tu tak ada. Sudur tu kita wakaf kan. Okey. Ada berapa semua? 3. Dah kira betul-betul. Kena potong markah kan? 1. 2. 3. 4. Sorry. 4. Okey. Haji Nurdin jumpa 4. Haji Nurdin jumpa 4. Okey. Yang lain rasa-rasa ada lagi tak? Ada 5 Ustaz. 5? Oh dah, benar. Okey. Mana satu lagi? Asirru. Kau lakum. Okey. Azharu. Wijharu, okey. Ali. Okey. Biza. Okey, 5 Ya. Okey, yang tak sama kau lakum. Cuba matkan kau lakum. Ada mati. Tak apa, bagi dia matkan. Tu hafulin tak? Hafulin. Okey, jadinya kita kembali kepada syarat yang 3 tadi. Syarat yang 3, ya di sini dia tak cukup syarat. Yang pertamanya waw ini dikira berbaris sukun. Yang huruf mat dia tak ada baris langsung, sukun pun tak ada. Itu luput satu syarat. Yang keduanya sebelumnya baris atas dan selepasnya lam. Okey, yang syarat lain okeylah. Yang syarat ini huruf mat sendiri tu tak ada. Huruf mat tu tak wujud di sini. Okey, selesai ayat 13 kan ataupun ada lagi? Yang lain okey? Ayat 13 ada 4 sahaja ke? Yang Ustaz, yang BC itu bukan? 6. Ada 6? Lompat terus jadi 6 tu. Mana? Okey, cari lagi. Mana 6? Wa asiru 1. Wijharu 2. Okey. Bihi. Bihi. Okey, cukup tak syarat? Sekejap. Cukup tak syarat yang bihi tu, Haji? Ada ya tu? Ya. Ada ya, sebelumnya bagi bawah, tapi selepasnya ada hamzah. Ada hamzah kan syarat tadi tak boleh ada hamzah. Bila ada hamzah dia jadi mat lain. Maknanya ini tak boleh jadi mat asli. Jadi baru 3. Baru 2. Asirru dengan awijharu. Hu ni betul. Hu ni betul. Ini yang ramai tak nampak ni. Walaupun ini dia ada nama nanti kita akan belajar namanya maksilah qasirah, tapi syaratnya sama dengan mat asli. Iaitulah huruf waw kecil. Huruf waw ni huruf waw maddiyah. Sebelumnya baris depan sama dengan waw, selepasnya tak ada hamzah dan tak ada baris mati, tak ada sukun. Jadi ini pun dikira mat asli, mat tabi'i 2 harakat. Betul Haji. Jadi yang ketiga innahu, yang keempatnya alimun, yang kelimanya bidzatis sudur. Jadi ayat yang ke-13 ni ada 5 mat asli ataupun mat tabi'i. Tapi Ustaz kalau kita sebut dengan ha tu mat sirah kasirah. Boleh. Tapi dia asalnya mat asli, tapi disebutkan maksilah qasirah sebab dia akan nak nak bezakan dengan maksilah tawilah. Bihi innahu ni maksilah tawilah. Sebab itu dia adakan satu jenis khas pula untuk silah sama ada tawilah dan qasirah. Dan sebenarnya bihi innahu ini kita akan belajar nanti, dia sama juga dengan mat jaiz munfasil. Tapi dimasukkan satu bahagian disebabkan nak bezakan antara qasirah dan tawilah itu saja. Okey, terus kita ambil beberapa ayat saja untuk
untuk habiskan masa insya-Allah, untuk kita lebih faham, lebih jelas lagi insya-Allah. Okey, ayat yang ke-14 siapa nak cuba? Silakan. Kamarudin. Okey, baca. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Kenapa Syekh Kamarudin dia kena bully ke? Yang lain? Abang-abang lain. Okey, tak apa. Okey, Kamarudin tak apalah. Okey, silakan. Kena bully. Cari mak asli dia Ustaz. Mak asli saja. Mak asli ala mak asli Ustaz kan? Jangan tanya saya. Jawab dulu. Okey, ala satu. Wahuwa. Wahuwa dua. Al-latifu. Tiga. Khabir. Khabir tak khabir kan Ustaz? Khabir sebab mati. Ini sebab berhenti. Okey, sebab berhenti. Okey, jadinya ayat ke-14 ada berapa? 3. Okey, 3. Yang pertama ala, yang kedua wahuwa, yang ketiga latifu. Betul? 3 Okey, kita tengok pula apa pendapat orang ramai macam mana. Okey tak? Setuju tak? Wahuwa salah. Wahuwa salah. Kenapa salah Ji? Sebab dia kalau waw tu dia mesti baris depan Ustaz. Baris depan. Okey, mungkin kita boleh jawab yang pertamanya mana huruf mad? Tak ada. Dia huruf mad tapi dia tak mati Ustaz. Dia belum mati lagi. Okey. Syarat pertama itu yang penting tiga perkara yang saya simpulkan tadi, kita cari 3 tu je. Tak ada 3 tu maknanya tak jadilah mak aslinya. Pertama sekali kita cari huruf mad. Alif waw ya yang tak berbaris, yang sebelum alif waw ya itu huruf-huruf yang sesuai baris dengan alif waw ya. Alif tu sebelumnya bagi atas, waw sebelumnya bagi depan, ya sebelumnya bagi kasrah bagi bawah. Kan? Lepas tu baru kita pergi. Selepas huruf mat tu pastikan jangan ada hamzah dan jangan ada huruf mati disebabkan kita berhenti. 3 perkara tu wujud, maka itulah mat asli. Kalau tak ada, tak jadi mat asli. Okey, jadi dalam ayat yang ke-14 hanya 2 sahaja, ala dan juga latifu. Okey, satu ayat lagi last. Ayat ni panjang. Silakan, siapa? Ustaz, hobi tu tak boleh ke Ustaz? Tak boleh. Sebab kita berhenti, ra tu jadi mati. Dia akan jadi mat lain. Jadi ma'arid lisukun pula. Dia boleh baca 2, 4, 6 ini. Bukan 2 harakat saja. Di sini dia boleh baca 3 wajah. Sama ada 2, 4 ataupun 6. Nanti insya-Allah kita akan masuk. Okey. Ayat yang terakhir, ayat 15. Siapa boleh cuba? Silakan. Kalau muslimah nak cuba, saya kena baca. Tak ada? Semua dah jelas, semua dah kenal insya-Allah. Ada ustaz bacalah kita dengar. Okey, saya baca. Boleh Ustaz. Ustaz saya baca boleh? Okey, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallazi ja'ala lakumul arda zalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi wa ilaihin nusyur. Wallazi satu masli okey ja'ala lakumul arda zalulan. Zalu mat asli, famshu mat asli, fi mat asli, mana mat asli, kibiha mat asli, wa kulu mat asli, mir rizqi wa ilaihin nusyur. Dah itu je Ustaz. Itu je. Okey, kalau sambung rizqihi wa ilaihi? Wa ilaihin nusyur. Wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur. Kalau wasal jadi mak asli juga Ustaz. Okey, kalau wasal jadi mak asli jugalah. Ini cara jawapan yang dah confirm, yang confident dah, kenal dah. Sebut satu-satu terus. Alhamdulillah semua jelas. Maknanya dalam ayat 15 ni ada 8 semua. Ada 8 semua. Itulah
Mad asli. Memang banyak sangat berterabur. Siap ayat adanya. Jadi kalau kita tak tahu, kalau kita tak kenal, mungkin ada terkurang. Terkurang 2 harakat, maka tak sempurnalah bacaan mad asli kita. Okey, insya-Allah saya rasa dengan cara inilah insya-Allah yang baki lagi tu tuan-tuan puan-puan boleh sambunglah lepas ni. Boleh sambung, kita cari sendiri. Lepas tu kalau boleh tanda, selalu saya sebut dalam bab ni kita boleh buat latihan, sama ada nak buat dalam grup ke, nak buat dalam kelas ke, nak buat sama-sama kawan ke. Okey, semak beberapa ayat dan okey kita cari sama-sama, tengok sama-sama bagi inilah, bagi kesimpulan latihan tu. Betul tak betul, semua keluarkan ataupun ada yang masih tertinggal ke apa ke. Dengan cara tu mungkin seronok dan juga mungkin cepat juga kita akan kesan dan kita akan faham, kita akan kenal. Macam tadilah, bila salah, kenapa salah? Bila tak betul mak asli, kenapa tak betul? Apa yang kurang syarat-syarat itu? Jadi sekurangnya 3 perkara syarat yang penting dalam mat asli kita dah simpan dalam fahaman kita, dalam hafazan kita, maka setiap kali jumpa mat asli kita akan kenal dengan betul-betulnya insya-Allah, dan kita tak bertukar lagi dengan mat yang lain insya-Allah. Okey, saya rasa untuk mat asli sampai situ sahaja, supaya apa yang kita bincangkan dapat kita simpan maklumat itu, dan selebihnya insya-Allah saya buka kalau ada apa-apa soalan berkenaan dengan tajwid secara umum. Yang lepas-lepas kalau ada lagi yang muskilah ke ataupun kurang jelas, ada masa sikit lagi ni. Ataupun siapa-siapa nak tambah lagi insya-Allah maklumat berkenaan dengan mat asli malam ni, boleh kita manfaat bersama. Silakan. Semua okey belaka, semua jelas belaka, semua faham belaka insya-Allah. Senyap belaka tanda dia ada 2 perkara. Sama ada alhamdulillah semua faham, dan perkara yang keduanya mungkin tak tahu macam mana nak tanya. Macam mana, apa yang perlu kita tanya. Tapi tak apa, apapun kita dah cuba insya-Allah mempermudahkan, meringkaskan seringkas-ringkasnya. Dan saya yakin sebenarnya dalam ramai-ramai ini alhamdulillah antara kita pun dah faham, cuma nak tambah lagi maklumat ataupun nak nak kumpul lagi cara-cara penjelasan, cara-cara kita nak huraikan. Mungkin ini cara saya menyampaikan, mungkin cara tuan-tuan, cara perempuan lain. Jadi kita gabungkan dengan cara-cara yang kita sedia ada ni, insya-Allah bertambah kita faham dan bertambah jelas bagi setiap hukum yang kita belajar dalam kelas asas tajwid. Sebab tu kita namakan asas tajwid ini, kita tak bagi tak sebut pun syahid-syahid, dalil-dalil dalam bait-bait syair apa semua tu, itu lagilah merumitkan bagi orang yang nak mendalami, nak menjadi ahli pakar tajwid. Mungkinlah boleh masuk kelas tu ataupun boleh buat cara tu, tapi kita hanya nak bagi gambaran secara mudahnya macam mana kita nak faham setiap hukum. Hukum ni inilah rumusannya, inilah kesimpulannya. 1 2 3 simpan dalam fahaman kita insya-Allah, dan kita bincang, selalu sebut sama-sama kita untuk tambah melekat dalam hafazan kita insya-Allah. Okey, insya-Allah terima kasih kepada semua yang hadir pada malam ni. Mudah-mudahan kita akan sambung lagi, kita cubalah sambung lagi tajwid kita ni sampai ke mana saya tak tahu, sebab tajwid kita dia ada beberapa bahagian. Selepas hukum mat ni mungkin terbagi sampai kita akan belajar sampai 10 kelas mungkin. 10 kali pertemuan lagi sebab dia ada 13 mat. Mungkin mat-mat yang ringkas tu kita akan masukkan sama-sama. Mungkin 10 ataupun kurang daripada 10. Tapi ada masa lagi lah insya-Allah untuk hukum mat ni saja, untuk kita faham semua mat. Dan selepas tu nanti kita akan bincang, tengok kita nak sambung tak ataupun tidak. Sebab selepas tu dia akan tambah berat lagi. Itulah makharijul huruf, sifatul huruf, huruf-huruf tafkhim dan tarqiq. Itu perkara-perkara yang perlu kepada yang bersedia untuk faham betul-betul macam mana kita nak bezakan antara huruf-huruf tempat keluarnya dan sifat-sifat tebal nipisnya. Itu nak kena hafal betul-betul. Tapi tak apa, kita selesaikan yang asas ni dulu insya-Allah. Kalau kita dapat dengung dengan sempurna, tak dengung dengan sempurna, dan kita dapatkan mat-mat ini panjang dengan sempurna, insya-Allah itu pun dah lebih daripada separuh tajwid yang kita baca dalam bacaan kita, lebih kita dah selamat dah alhamdulillah. Okey, insya-Allah. Kalau tak ada apa-apa soalan, insya-Allah kita boleh tutup majlis sama-sama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala
beri kefahaman untuk kita dan dapat kita bersemangat lagi untuk kita sambung kelas. Sebelum itu saya ada satu permintaan. Insya-Allah hajat dari jemaah kita juga, ahli grup kita juga, insya-Allah hajatnya untuk kita doakan. Kita doakan kejap. Saya nama. Doakan untuk arwah almarhum suaminya yang sudah 4 tahun meninggalnya. Suaminya bernama Muhammad Rosnawi Makno. Muhammad Rosnawi Makno. Jadi kita doakanlah semoga Allah Subhanahu Wa Taala terus menerus senantiasa melimpahkan rahmah dan maghfirah ke atas almarhum yang tersebut sepanjang berada di alam barzakh sana, dan juga untuk muslimin muslimat kenalan kita, ahli keluarga kita, siapa-siapalah yang telah mendahului kita, terus meneruslah kita doakan untuk mereka. Mudah-mudahan dirahmati dan diampunkan segala dosa-dosa mereka, diterima segala amal ibadah mereka, berada di alam barzakh dalam keadaan tenang. Mudah-mudahan tergolong dalam golongan yang Allah SWT sediakan satu taman dalam taman syurga, dijauhkan dari lubang ataupun satu cabang daripada cabang-cabang neraka. Mudah-mudahan kita juga tergolong dalam golongan yang baik, insya-Allah. Dan satu masa nanti insya-Allah kita juga mengharapkan doa-doa bagi yang masih hidup untuk mendoakan yang telah pun meninggal. Mudah-mudahan Allah SWT makbulkan dan juga sampaikan apa yang kita hajat, insya-Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik
Allah.